Kami merupakan pelajar khusus Geografi Penduduk SGM 3033. Okey, baiklah. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Malaysia sebagai negara tua. Secara realitinya, isu Malaysia menuju ke negara tua bukanlah satu rekaan semata-mata. Malah, bagi status negara membangun, ianya adalah suatu mimpi ngeri yang perlu dielakkan. Bermula saat ini, Malaysia hanya mempunyai tempoh 10 tahun lagi untuk menuju kepada negara tua pada tahun 2030. Sedar atau tidak, kita hanya mempunyai tempoh yang amat singkat untuk menempuh kepada negara tua berbanding dengan negara lain seperti Republik Korea 13 tahun, Thailand 13 tahun, Singapura 14 tahun dan Jepun 14 tahun. Malah, sekiranya kita gagal mengatasi masalah ini, dikhawatiri kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran di masa akan datang. Malah, yang lebih teruk lagi, dianya akan menggugat kestabilan ekonomi, politik dan sosial di negara kita. Sehingga hari ini, tiada istilah khusus berkaitan negara tua. Namun, terma dari PPB telah menjelaskan mengenai negara tua, iaitu negara yang didiami oleh golongan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Warga emas ini mencapai 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk di negara tersebut. Status negara tua juga berkait rapat dengan isu penuaan penduduk di sesuatu negara. Di Malaysia, purata jangka hayat penduduk adalah sebanyak 74.7 tahun bagi setiap penduduk. Berdasarkan piramid penduduk yang direkodkan pada tahun 1980 hingga 2020, dapat dilihat bahawa berlaku peningkatan golongan warga emas. Ini menunjukkan bahawa isu negara menuju kepada negara tua bukanlah isu rekaan semata-mata. Mengikut statistik sehingga 2020, jumlah warga emas di negara kita ialah kira-kira sebanyak 3 juta penduduk, iaitu kira-kira 10% daripada jumlah keseluruhan penduduk di negara kita, iaitu sebanyak 32 juta penduduk. Populasi negara Malaysia dalam anggaran 11 tahun akan datang dijangka meningkat kepada 38.8 juta, iaitu 5.8 juta daripada jumlah keseluruhan tersebut adalah warga emas. Negeri Sarawak merupakan negeri yang paling ramai penduduk, iaitu kira-kira 11% populasinya adalah warga emas. Jadi, hal ini memaksa kerajaan Malaysia mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengatasi masalah ini. Kerajaan juga perlu menyediakan prasarana dan subsidi yang secukupnya bagi setiap individu yang tergolong dalam golongan warga emas di negara kita. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan struktur demografi penduduk di Malaysia. Perubahan struktur demografi di Malaysia ini dipengaruhi oleh perubahan kadar kesuburan dan perubahan kadar kematian penduduk di Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia dalam laporan Perangkaan Penting Malaysia menyatakan bahawa tahap kesuburan rakyat Malaysia telah menurun, di mana 1.9 orang anak pada tahun 2017 telah menurun kepada 1.8 orang anak pada tahun 2018. Kadar ini berada di bawah paras pergantian, iaitu 2.1 orang anak atau purata bilangan bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang tempoh reproduksinya adalah tidak mencukupi untuk menggantikan dirinya dan pasangannya. Hal ini dikatakan demikian kerana faktor peningkatan taraf pendidikan khususnya bagi golongan wanita. Menurut laporan statistik Kementerian Pendidikan Tinggi 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi menyatakan bahawa jumlah kemasukan golongan wanita ke Institut Pengajian Tinggi adalah hampir 60%, manakala golongan lelaki pula hanya membawa kepada 40% sahaja. Berdasarkan statistik tersebut, golongan wanita mempunyai masa depan yang lebih baik dan cerah. Oleh hal yang dikatakan demikian, wanita berkejaya ini akan lebih mementingkan kejayaan mereka dan akan berkahwin lewat. Oleh hal yang dikatakan demikian juga, tahap kesuburan mereka akan mula menurun apabila berkahwin di usia yang lewat. Selain itu,
Wanita berkejaya ini lebih cenderung untuk memiliki jumlah anak yang sedikit serta keluarga yang lebih kecil. Hal ini juga didorong oleh tahap pendidikan golongan wanita di mana kesedaran mereka terhadap amalan perancangan keluarga untuk memiliki anak dan menjarakkan kelahiran anak tersebut. Terdapat juga prinsip yang menyatakan bahawa memiliki anak yang sedikit itu melambangkan kemewahan. Di samping itu, terdapat juga faktor-faktor lain seperti bebanan kos dalam membesarkan anak, sosial budaya dan agama yang mempengaruhi jumlah kelahiran bayi yang rendah di Malaysia ini. Seterusnya, kadar kematian dalam kalangan penduduk di Malaysia turut mempengaruhi struktur demografi di Malaysia. Kadar kematian rendah ini ekoran daripada peningkatan inovasi teknologi perubatan yang berlaku di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan jangka hayat penduduk di Malaysia adalah tinggi. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, telah meramalkan bahawa menjelang tahun 2030, jumlah penduduk Malaysia yang berusia 60 tahun dan ke atas mencecah hampir 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk di Malaysia. Rakyat Malaysia menerima perkhidmatan kesihatan yang berkelas dunia. Terdapat pelbagai rawatan, ubat-ubatan serta pembedahan yang mampu ditangani oleh pakar perubatan di Malaysia yang mampu merawat serta menyelamatkan nyawa rakyat di Malaysia. Kerajaan telah menyediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma kepada golongan tua di semua pusat-pusat kesihatan kerajaan. Terdapat juga insurans kesihatan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada golongan B14 dan golongan tua di Malaysia ini. Masyarakat Malaysia kini sentiasa mengamalkan kesejahteraan kendiri dan mengamalkan gaya hidup sihat. Terdapat pelbagai cara yang dilakukan oleh rakyat Malaysia dalam meningkatkan jangka hayatnya seperti pengambilan makanan sampingan, amalan makanan secara sihat serta mengamalkan senaman 3 kali dalam seminggu. Secara tuntasnya, struktur demografi di Malaysia dipengaruhi oleh perubahan tahap kesuburan serta kelahiran dan tahap kematian rakyat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Yazid dan kepada semua penonton. Nama saya Anis Farina binti Muhammad Noor, nombor matrik D2018 108398. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan mengenai kesan-kesan yang berlaku apabila Malaysia telah mencapai status negara tua. Saya akan menerangkan melalui 3 aspek utama, iaitu yang pertama ialah dari segi politik, kedua ialah ekonomi dan yang ketiga ialah sosial. Hadirin yang dihormati sekalian, isu politik di Malaysia apabila ingin dibicarakan adalah satu perkara yang amat digemari dan hangat diperdebatkan. Jadi, apabila timbulnya pernyataan bahawa Malaysia akan mencapai status negara tua pada 10 tahun yang akan datang, maka timbulnya persoalan adakah penuaan penduduk ini memainkan peranan penting dalam politik negara pada masa akan datang. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh IPSOS pada tahun 2018, hanya sebanyak 29% bersetuju bahawa warga tua mempunyai pengaruh terlalu banyak dari segi politik. Bagaimanapun, sehingga 44% rakyat Malaysia yang merasakan warga tua mempunyai pengaruh politik dalam negara. Pada pandangan saya tersendiri, pernyataan ini adalah tidak relevan kerana kita perlu ingat bahawa kelompok pengundi yang akan mengundi pada 10 tahun yang akan datang adalah terdiri daripada kelompok yang berumur 30 hingga 40-an pada masa kini yang hidup pada zaman intelektual dan pengetahuan cyber yang tinggi. Justru dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, kelompok ini juga mampu menyumbang terhadap kematangan dalam sistem berpolitik di Malaysia. Dari segi aspek ekonomi pula, isu pertama yang kita bakal lihat ialah dalam isu skim pencen dalam kalangan pejabat awam.
Apabila kadar mortaliti telah berkurang dan jangka hayat penduduk telah meningkat, Malaysia terpaksa menanggung beban perbelanjaan yang tinggi. Contoh dapat dilihat daripada isu memberhentikan skim pencen dalam kalangan pejabat awam dan penjagaan kesihatan warga tua. Kesan seterusnya ialah negara akan menghadapi trend kebergantungan menggunakan sumber tenaga buruh warga asing yang terlalu ramai. Apabila negara diambang negara tua, dijangka berlaku trend penguncupan tenaga buruh negara yang tinggi. Hal ini boleh dilihat daripada kajian Survey Tenaga Buruh STB pada tahun 2019. Dalam kajian tersebut mendapati peratusan penduduk kumpulan berumur bekerja 15 hingga 59 tahun diunjurkan akan berkurang daripada 65.8% pada tahun 2017 kepada 63% pada tahun 2019. Melihat kepada senario ini menyebabkan negara terpaksa menghadapi keadaan di mana berlaku lebihan kumpulan umur tanggungan berbanding kumpulan bekerja. Negara yang amat tidak sihat dalam kitaran ekonomi negara yang akan datang. Dalam aspek sosial pula, dengan senario penuaan penduduk yang semakin pantas, secara tidak langsung, penduduk wanita yang pada ketika ini lebih ramai daripada penduduk lelaki terpaksa melibatkan diri dalam sektor pekerjaan. Berdasarkan statistik semasa, dianjurkan sebanyak 55.2% daripada 15.2 juta orang tenaga buruh negara adalah disumbangkan oleh penduduk wanita. Bukti yang kita boleh lihat dalam kajian kadar kesuburan jumlah penduduk KKJ yang merujuk kepada kebolehmampuan seorang wanita semasa umur subur di antara 15 tahun hingga 49 tahun adalah menurun, iaitu di antara nilai unjuran 1.9 sehingga tahun 2030. Oleh itu, secara tidak langsung, kadar kelahiran baru dalam negara menurun walhal kadar jangka hayat penduduk meningkat dengan mendadak. Impaknya apabila penduduk wanita dikehendaki untuk bekerja, masalah kesuburan dan isu pembentukan keluarga turut terjejas. Kesimpulannya, apabila Malaysia telah mencapai status negara tua, ianya akan memberi kesan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sekian sahaja daripada saya, sehingga berjumpa lagi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan bahawa warga emas di Malaysia akan berganda daripada 7% kepada 14% dalam masa 28 tahun sahaja berbanding dengan Sweden yang mengambil masa 112 tahun untuk melakukan perubahan yang sama. Mengikut unjuran PBB, Malaysia akan mencapai status negara tua pada tahun 2030 apabila jumlah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas mencapai 15% daripada jumlah penduduk. Jelaslah bahawa Malaysia semakin menghampiri untuk menjadi status negara tua. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk membuat persediaan sebagai menghadapi Malaysia sebagai negara tua. Langkah pertama, kerajaan perlu meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada warga tua. Warga tua perlu diberikan rawatan secara percuma ataupun dikenakan kadar bayaran yang lebih rendah di klinik ataupun di hospital. Hal ini kerana mereka merupakan golongan yang lebih kerap ke hospital atas urusan pemeriksaan kesihatan dan mengambil ubat. Langkah ini boleh mengurangkan kos perbelanjaan yang ditanggung oleh warga tua. Selain itu, kerajaan juga perlu menyediakan jururawat khas untuk menjaga warga emas. Dengan ini, warga emas akan merasa mereka lebih dihargai. Kerajaan juga boleh membina hospital ataupun klinik di luar bandar. Inisiatif ini bagi memudahkan akses untuk mendapatkan rawatan bagi warga tua. Selain itu, kerajaan juga harus menyediakan lebih banyak rumah yang menempatkan warga emas yang malang dan tidak terbela supaya kehidupan mereka lebih terjamin. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan warga emas seperti kawasan yang luas, berhampiran dengan taman dan dilengkapi kemudahan kesihatan. Rumah yang disediakan ini perlu diberikan secara percuma dan didiami oleh beberapa warga emas
untuk menjadikan suasana yang lebih ceria dan menarik. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak membosankan. Ini sedikit sebanyak dapat membantu warga emas dalam menempuh kehidupan harian mereka. Langkah seterusnya, kerajaan perlu meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Kerajaan perlu mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat melalui media cetak ataupun media elektronik kepada golongan warga tua. Sebagai contoh, latihan semula untuk kejayaan kedua selepas persaraan seperti warga emas boleh belajar tentang kraf tangan. Kerajaan perlu memperluaskan projek pembelajaran sepanjang hayat melalui kerjasama NGO, swasta dan komuniti. Kerajaan juga perlu menaik taraf infrastruktur berkaitan pembelajaran sepanjang hayat agar lebih mesra warga emas. Seterusnya, kerajaan perlu menggalakkan amalan perancangan untuk hari tua. Amalan perancangan untuk hari tua seperti amalan menabung dalam generasi muda untuk kegunaan di usia tua. Menggalakkan pekerja meningkatkan jumlah peratus sumbangan dalam KWSP untuk diri dan pasangan yang tidak bekerja. Dengan cara ini, kehidupan di hari tua akan lebih sempurna dan tidak menghadapi masalah kewangan. Kerajaan juga perlu memikirkan cara untuk meningkatkan jumlah kelahiran di negara ini. Antara inisiatif yang boleh diberikan adalah memberi cuti yang lebih kepada ibu bersalin, terutamanya yang bekerja. Kerajaan perlu menambahkan cuti bersalin daripada 60 hari menjadi 90 hari. Panjang cuti bersalin tersebut, para ibu dapat menjaga keperluan anak mereka seperti menyusukan anak. Selain itu, para ibu juga mempunyai masa yang cukup untuk berehat dan menjalani fasa berpantang dengan tenang. Hal ini akan memudahkan para ibu, terutamanya ibu yang bekerja. Mereka boleh memberikan fokus kepada anak mereka yang baru lahir dan mengelakkan tekanan daripada tempat kerja. Hal ini akan mengurangkan beban para ibu untuk membeli keperluan anak mereka seperti susu, baju dan sebagainya. Selain itu, kerajaan juga boleh memberikan insentif kepada bayi yang baru lahir. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Sarawak memberikan insentif sebanyak RM1,000 untuk bayi yang baru lahir. Namun, dividen insentif tersebut hanya boleh diambil apabila usia anak tersebut mencapai 18 tahun. Bagi tujuan membiayai yuran pengajian tinggi, termasuk digunakan sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Hal ini sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa kerana kos untuk melanjutkan pengajian ke universiti awam adalah sangat tinggi. Selain itu, insentif tersebut mengelakkan anak menghadapi masalah kewangan untuk merencanakan masa depan mereka yang lebih cerah. Dengan cara ini, maka kelahiran akan meningkat. Okay, baiklah. Apa yang saya dapat simpulkan daripada penerangan video ini adalah negara Malaysia sedang menuju ke arah status sebagai negara tua, iaitu apabila penduduk yang berumur 60 tahun ke atas mencapai sehingga 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk. Seperti negara tua yang lain, sebagai contoh negara Jepun, di mana negara Jepun mempunyai jumlah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas melebihi daripada 20% daripada jumlah penduduk daripada keseluruhan jumlah penduduk. Negara Malaysia dijangkakan akan mencapai status sebagai negara tua pada tahun 2030, di mana hanya mempunyai baki tempoh sebanyak 10 tahun lagi. Dan terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkara sebegini untuk berlaku. Antara faktor yang mempengaruhi perkara sebegini berlaku adalah di mana kadar kelahiran yang menurun serta kadar kematian yang menurun, sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan jangka hayat yang di mana didorong oleh pelbagai faktor seperti peningkatan taraf hidup, peningkatan taraf kesihatan, amanah gaya hidup yang sihat dan sebagainya, di mana menyebabkan peningkatan jangka hayat penduduk di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa peningkatan jangka hayat penduduk di negara Malaysia merupakan satu pencapaian yang baik. Walau bagaimanapun, ia akan mendatangkan kesan negatif kepada negara jika
kerajaan tidak menyusun langkah, tidak menyediakan persediaan dalam menghadapi situasi sebegini. Antara cabaran serta kesan negatif yang bakal ditempuhi oleh negara Malaysia adalah peningkatan dalam kos perbelanjaan negara. Jumlah perbelanjaan negara akan meningkat kerana kerajaan perlu menambah dalam peruntukan bagi wang pencen KWSP serta perlu menambah peruntukan dalam kos kesihatan warga emas di mana kerajaan perlu menyediakan fasiliti serta perkhidmatan bagi warga emas. Selain itu, negara juga akan menghadapi masalah seperti bergantung terhadap tenaga buruh asing dalam pelbagai sektor serta jenis pekerjaan kerana kekurangan tenaga buruh iaitu golongan muda. Oleh itu, negara Malaysia perlu mengambil langkah dalam mencontohi negara tua yang lain bagi menghadapi status sebagai negara tua. Sebagai contoh, penyediaan dalam menyediakan kebajikan bagi warga emas. Antara kebajikan yang boleh diberikan kepada warga emas adalah pihak kerajaan perlu meningkatkan perkhidmatan kesihatan bagi warga emas, meningkatkan jumlah rumah orang tua serta meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang hayat serta menggalakkan amalan gaya hidup yang sihat dalam kalangan masyarakat agar warga emas ini akan kekal sihat serta produktif bagi negara sekaligus akan menyumbang pendapatan kepada negara selain daripada bergantung kepada golongan muda seperti pengutipan cukai dan sebagainya. Dengan ini, warga emas akan dapat berdikari serta dapat membantu dalam pendapatan negara selain daripada menerima peruntukan daripada kerajaan. Dalam kerajaan menjaga kebajikan warga emas, pihak kerajaan juga perlu cakna dalam meningkatkan jumlah penduduk agar golongan muda terus-menerus mencukupi dari semasa ke semasa. Antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan jumlah penduduk adalah dengan memberi insentif bagi bayi yang baru lahir serta menambah cuti bersalin bagi ibu yang bekerja. Kesimpulannya, jika dilihat, negara Malaysia merupakan negara yang membangun di mana tidak mempunyai kekuatan ekonomi serta kepakaran teknologi yang sebagaimana yang dimiliki oleh negara tua yang lain, contohnya sebagai negara Jepun. Oleh itu, negara Malaysia perlu lebih bersedia dan lebih cakna dalam mengambil langkah untuk menghadapi situasi atau menghadapi status sebagai negara tua kelak, terutama sekali dalam menyediakan infrastruktur fizikal serta peruntukan kewangan yang mencukupi agar masa depan negara Malaysia menjadi lebih cerah serta harmoni walaupun berstatus sebagai negara tua. Sekian, terima kasih.